Rakan-rakan, terima kasih atas sambutan yang sangat hangat di sini di Baitul Maqdis. Anda tahu, saya datang dari terima kasih. Saya datang ke sini dari Majelis Hak Asasi Manusia, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di Geneva. Apabila saya masuk ke dalam bilik, saya menerima sambutan yang sangat berbeza. Jadi saya gembira dapat menyesuaikan diri. Anda tahu kawan-kawan, saya sepatutnya berada di atas pentas hari ini bersama Duta Danny Danon, wakil tetap Israel ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, tetapi beliau tidak dapat hadir karena perlu menghadiri mesyuarat penting di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Anda mungkin telah melihat video pertelagahan itu. Ia adalah satu mesyuarat mengenai keganasan seksual dalam konflik. Dan Duta Danny Danon sedang membangkitkan laporan memalukan terbaru oleh Setiausaha Agung PBB, di mana beliau meletakkan Israel dalam senarai hitam yang sama dengan organisasi pengganas Hamas, secara palsu menuduh Israel melakukan keganasan seksual secara sistematik melalui IDF. Dan apabila beliau mula bercakap, beliau tiba-tiba diganggu oleh salah seorang wakil Setiausaha Agung PBB, seorang wanita bernama Vanessa Fraser yang dahulunya merupakan duta Malta dan kini merupakan wakil khas mengenai kanak-kanak dalam konflik bersenjata. Dan beliau mengganggu beliau dan mereka bertelagah dan perkara ini menjadi tular di internet. Dan salah satu perdebatan adalah siapa yang berada di pihak yang benar ketika beliau diganggu. Dan terdapat sebuah laman web yang dipanggil Prosedur Majelis Keselamatan. Dan mereka berkata bahwa wanita ini mempunyai hak untuk mengganggu duta tersebut. Dan sudah tentu, itu adalah tidak benar. Seorang kaki tangan PBB tidak mempunyai hak untuk mengganggu negara anggota. Dan saya membalas di Twitter kepada akaun ini, Prosedur Majelis Keselamatan, yang kononnya pakar. Dan saya berkata, saya boleh beritahu Anda berdasarkan pengalaman pribadi. Saya sendiri telah dikecam secara pribadi, Anda tahu, banyak kali, ratusan kali, dan saya tidak mempunyai hak untuk campur tangan. Hanya negara anggota sahaja yang boleh mencelah atas peraturan mesyuarat. Dan kemudian, akaun ini tiba-tiba memadam semua ucapan mereka mengenai isu ini. Kenapa saya sebut perkara ini? Kerana ia menunjukkan bahawa Wakil Setiausaha Agung Guterres melanggar prosedur yang jelas untuk mencelah negara Israel, sesuatu yang mereka tidak akan lakukan kepada mana-mana negara lain. Mereka tidak akan pernah mencelah China, Qatar, Rusia, Pakistan, Venezuela. Mereka memang tidak melakukannya. Namun, apabila melibatkan Israel, mereka mencelah. Dan Anda tahu, Guterres ialah orang yang terkenal. Hanya 2 minggu selepas 7 Oktober, beliau tampil di hadapan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan berkata, ya, saya mengecam serangan pada 7 Oktober. Tetapi beliau berkata, adalah penting juga untuk dinyatakan bahawa serangan Hamas tidak berlaku tanpa sebab. Ia tidak berlaku tanpa sebab. Dan dengan berkata demikian, beliau terus menyenaraikan pelbagai dakwaan rumutan rakyat Palestin terhadap Israel. Secara tidak langsung, Antonio Guterres seolah-olah membenarkan serangan pada 7 Oktober itu. Dan Anda tahu, bukan semua yang dikatakan oleh Guterres itu salah. Apabila beliau berkata serangan itu tidak berlaku dalam kekosongan, tuan-tuan dan puan-puan, tiada satu pun yang kita lakukan hari ini berlaku dalam kekosongan. Segala-galanya dipengaruhi oleh persekitaran kita, oleh budaya kita, oleh mereka yang berada di sekeliling kita. Tetapi jika Encik Guterres mempunyai sedikit sahaja sifat muhasabah diri, beliau mungkin akan bertanya, siapakah pendidik kepada pengganas Hamas yang menceroboh Israel pada 7 Oktober dan melakukan kekejaman? Siapa yang mengajar mereka? Menurut bekas penasihat undang-undang UNRWA, Johan Sufi, 90% daripada mereka di Gaza bersekolah di sekolah-sekolah UNRWA, sekolah-sekolah UNRWA. Ia tidak berlaku tanpa sebab. Awak betul, Encik Guterres. Sudah tentu, serangan itu tidak berlaku tanpa sebab. Pelaku kekejaman itu adalah graduan sistem pendidikan Anda, Encik Guterres. Graduan sekolah-sekolah Anda. Dan izinkan saya berkongsi sedikit tentang perjuangan kami menentang keganasan dan antisemitisme di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Dan saya telah menyebut UNRWA. Anda tahu, baru-baru ini dalam berita bahwa UNRWA akhirnya memecat 70 kaki tangan kerana mempunyai kaitan dengan keganasan. Dan mereka berkata, kami tidak mengakui apa-apa. Tetapi izinkan saya bercakap sedikit tentang UNRWA dan apa yang telah kami dedahkan selama sedekad yang lalu, dan terutamanya dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Anda tahu, UNRWA telah dibiayai oleh semua negara barat. Semua negara EU, Kanada, Australia yang membiayai UNRWA dengan berbilion-bilion dolar. Dan selepas 7 dekad, mereka tidak pernah menempatkan semula seorang pun rakyat Palestin.
Sebaliknya, seperti kata Menteri Luar Switzerland, Ignazio Cassis, ia adalah logik yang songsang. Kita sedang meneruskan konflik ini. UNRWA mempunyai tujuan patologi untuk mengekalkan rakyat Palestina dalam keadaan bergantung, dalam keadaan tidak puas hati, dan dalam keadaan perang terhadap Israel. Mengajar mereka bahawa misi mereka adalah untuk membubarkan Israel melalui apa yang dipanggil hak untuk kembali. Mereka yang menyerang Israel pada 7 Oktober percaya, seperti yang diajar di sekolah-sekolah UNRWA, bahawa mereka sedang melaksanakan hak untuk kembali. Dan UNRWA berkata, tetapi kami mengajar. Mereka memberitahu pembayar cukai Eropa. Kami mengajar nilai-nilai PBB. Kami mengajar hak asasi manusia dan nilai-nilai PBB. Siapakah guru-guru UNRWA? Kami dedahkan tahun lalu dalam laporan kami, guru-guru pengganas, yang Anda boleh dapati di laman web kami, fakta bahwa di Gaza, Ketua Kesatuan Guru, Encik Suhail Al-Hindi, yang merupakan guru selama 30 tahun pengetua sekolah, dan ketua kepada 8.000 guru UNRWA yang dibiayai oleh pembayar cukai barat. Suhail Al-Hindi adalah ahli Politburo Hamas. Beliau masih lagi ahli Politburo Hamas. Anda boleh lihat gambar beliau bersama Yahya Sinwar. Jadi, Ketua Kesatuan Guru, Guru dan Pengetua Sekolah adalah ahli Politburo Hamas yang merancang serangan pada 7 Oktober. Pergi ke Lubnan. Setahun setengah yang lalu, Fatih Al-Sharif, Ketua Kesatuan Guru UNRWA, perkara yang sama, 30 tahun guru, pengetua sekolah di sekolah UNRWA di Lubnan, mengajar rakyat Palestina. Yang dibiayai oleh penderma barat, telah dihapuskan setahun setengah yang lalu apabila peluru berpandu IDF menghapuskannya di rumahnya di Lubnan. Keadilan telah ditegakkan kepada Fatih Sharif. Dan pada hari yang sama, Hamas menjawab, Hamas mengumumkan, Israel membunuh pemimpin kami. Saya tidak mengatakan bahwa dia adalah pemimpin Hamas. Hamas berkata Fatih Al-Sharif, Ketua Kesatuan Guru UNRWA di Gaza, adalah Ketua Hamas di Lubnan. Dan mereka mengeluarkan video beliau bersama Ismail Haniyeh dan menunjukkan beliau berjalan bersama pengawal pribadi Hamas. Beliau adalah Ketua Hamas. Dan apabila mereka bertanya kepada juru cakap Setiausaha Agung PBB, bagaimana boleh jadi Ketua Kesatuan Guru Sekolah Anda adalah Ketua Hamas? Dia berkata, Anda tahu, apabila ada kumpulan militan bawah tanah yang melakukan sesuatu, ia memang bawah tanah. Jadi bagaimana kami boleh tahu? Bagaimana kami boleh tahu? Tetapi dalam laporan yang kami keluarkan, kami ada 100 muka surat. Bagaimana kami boleh tahu? Anda boleh tahu kerana dia mengumumkannya setiap hari. Dia mengumumkannya setiap hari di laman Facebook beliau, terbuka kepada seluruh dunia. Fatih Al-Sharif sering mengumumkan sokongannya terhadap Hamas, gambar dirinya bersama pengganas, gambar beliau di pengebumian Hamas, meraihkan serangan pengganas. Semua orang tahu. Dan, Anda tahu, Lazarini akan bersara sebagai ketua Hamas dalam masa seminggu. Dan kami akan menuntut pendakwaan terhadapnya kerana bersubahat dalam jenayah perang, keganasan, dan jenayah terhadap kemanusiaan. Dia tidak boleh kata dia tidak tahu. Dia tahu. Dan kami ada bukti. Dan saya gembira untuk mengatakan bahawa akhirnya, Kerajaan Amerika Syarikat telah menghentikan pembiayaan kepada UNRWA. Mereka dulu memberi $400 juta setahun. Sekarang jumlahnya sifar. UNRWA kini tidak mendapat apa-apa daripada ISS. Sweden telah menarik balik pembiayaan berjumlah puluhan juta dolar, tidak lagi memberi kepada UNRWA. Tetapi perjuangan kita masih di hadapan. Prancis, UK, negara-negara Eropa lain, Kanada dan Australia masih membiayai sebuah agensi yang, menurut kata-kata Setiausaha Rubio, adalah cabang Hamas. Itulah UNRWA. Dan jika kita mau keamanan di rantau ini, proses penyahradikalan bermula dan berakhir dengan UNRWA. Sedikit tentang Majelis Hak Asasi Manusia PBB yang sedang bersidang ketika kita bercakap ini. Dan hari ini, ketika kita bercakap, seorang wanita dari Majelis Hak Asasi Manusia PBB, Rim Al-Salem dari Jordan, yang merupakan pelapor khas PBB mengenai keganasan terhadap wanita, juga merupakan tokoh yang menafikan keganasan terhadap wanita Israel di peringkat global. Dan beliau akan berucap petang ini di Geneva, dan beliau akan membentangkan laporan terbarunya yang antara lain menuduh Israel melakukan pembunuhan beramai-ramai. Dan saya harap ada seseorang yang akan berdepan dengannya hari ini. Saya harap. Dan kita akan lihat apa yang berlaku. Teruskan bersama kami. Tetapi izinkan saya berkata sedikit tentang pelapor-pelapor lain, dan dengan ini saya akan akhiri. Pelapor PBB sepatutnya menjadi permata mahkota PBB, pakar hak asasi manusia yang bebas. Dan kami baru saja mengeluarkan satu laporan seminggu atau 2 minggu lalu yang bertajuk From Watchdogs to Ideologues. Bagaimana pelapor PBB yang dipolitikan sedang menyelewengkan hak asasi manusia. Dan kami telah mendokumentasikan bagaimana mereka yang diamanahkan untuk melindungi hak asasi manusia yang sepatutnya bebas
Orang seperti George Katsugalos, yang merupakan pakar PBB mengenai tatanan antara bangsa yang demokratik dan saksama, telah menerima $100.000 daripada Parti Komunis Cina tahun lalu. Ini terdapat dalam dokumen PBB yang kami temui. $100.000 daripada Parti Komunis Cina kepada pejabat beliau. Pada tahun yang sama, beliau menghadiri satu acara, yaitu acara propaganda di Greece, mempromosikan buku Xi Jinping. Dan beliau memuji visi Xi Jinping ketika beliau menerima $100.000 daripada Parti Komunis Cina. Beliau tidak pernah mengkritik Cina. Beliau menyerang Israel setiap hari, menuduh Israel melakukan pembunuhan beramai-ramai. Seorang lagi pelapor PBB ialah Ben Saul, seorang profesor undang-undang di University Sydney yang terkenal. Beliau adalah pakar PBB dalam bidang anti keganasan dan hak asasi manusia. Kubeteka, beliau menerima $150.000 daripada rejim komunis Cina, sedangkan beliau tidak pernah berkata apa-apa tentang Cina menempatkan sejuta Uighur di kem-kem atas alasan anti keganasan. Dan beliau tidak pernah berkata apa-apa tentang perkara ini. Walaupun menerima $150.000 daripada Cina, beliau mengutuk Israel hampir setiap 2 hari. Beliau menuduh Amerika, Presiden Amerika dan setiausaha perang melakukan pembunuhan, menyeru supaya mereka ditangkap, dan beliau dibiayai oleh China. Akhir sekali, Alina Duan, pakar PBB menentang sekatan, beliau menerima $1,3 juta daripada China, Rusia, dan Qatar ketika beliau menghasilkan laporan yang memuji China, Rusia, dan Qatar. Dan Venezuela, dan Zimbabwe, dan Syria, dan Iran, negara-negara rejim yang beliau lawati untuk menggambarkan mereka sebagai mangsa sekatan. Akhir sekali, saya akan sebutkan seorang lagi pelapor khas yang Anda pernah dengar, Francesca Albanese, pelapor khas PBB mengenai Palestina. Seperti yang Anda tahu, saya tidak perlu beritahu kepada penonton ini, beliau telah mengatakan bahwa Amerika dikawal oleh lobi Yahudi. Pada 7 Oktober, beliau mempertahankan Hamas, mengatakan ada konteks, dan setiap 5 menit di Twitter. Beliau mengulangi fitnah paling teruk terhadap Israel. Beliau adalah penyebar utama fitnah genosid itu. Kami sedang melawan. Kami sedang melawan. Kami telah mendedahkan beliau. Kami telah mendedahkan kenyataan penuh kebenciannya. Beliau adalah yang pertama. Beliau kini merupakan pelapor khas PBB pertama dalam sejarah yang telah dikecam oleh Prancis, Jerman, Kanada, Belanda, UK, Argentina, Hungary, AS, dan banyak lagi negara lain, Latvia, Estonia, serta banyak lagi negara lain. Dan setiap kecaman itu penting. Dan kami telah mengetuai satu kampanye. Kami berjaya mengumpulkan 120.000 orang, termasuk ramai di sini, yang menandatangani petisyen kami meminta Setiausaha Rubio untuk mengambil tindakan apabila PBB gagal bertindak. Setiausaha Rubio mengumumkan buat pertama kali dalam sejarah bahwa AS akan mengenakan sekatan terhadap seorang pegawai PBB pada 9 Julai buat pertama kali dalam sejarah. Pelapor PBB, Francesca Albanese, telah dikenakan sekatan oleh Amerika Syarikat. Tiada lagi syarahan yang biasa beliau berikan di Harvard, Princeton, Georgetown, dan Columbia. Beliau diharamkan masuk ke Amerika Syarikat. Beliau tidak boleh menggunakan kad bank. Beliau tidak boleh menggunakan kad debit. Beliau tidak boleh menerima sebarang bayaran. Dan menurut kata-katanya, sekatan itu amat memusnahkan. Dan seperti yang beliau katakan, oribile, sangat bagus. Sangat bagus. Ia menghantar message pencegahan. Dan selepas beliau dikenakan sekatan, kami turut menyasarkan suaminya yang bekerja untuk Bank Dunia yang turut berkongsi dalam hasutannya. Dia telah diturunkan pangkat dari jawatannya di Bank Dunia kerana menghasut kebencian. Dan selepas beliau dikenakan sekatan, Ketua Suruhanjaya Siasatan terhadap Israel, Navi Pillay, telah meletak jawatan. Kami dengar bahwa beliau mempunyai keluarga di Amerika Syarikat. Beliau takut jika dikenakan sekatan, beliau tidak boleh masuk ke Amerika Syarikat. Beliau meletak jawatan. Kawan-kawan, kita memang menghadapi perjuangan yang sangat sukar. Sama ada dengan UNRWA atau dengan pelapor khas PBB. Kita tidak akan berputus asa. Kita akan terus melawan mereka yang membenci. PBB diasaskan atas prinsip hak asasi manusia yang sebenar. Kita akan mempertahankan prinsip-prinsip sebenar itu. Dan saya ingin mengakhiri dengan mengingatkan apa yang dikatakan oleh Lubavitcher Rebbe kepada Perdana Menteri Israel ketika beliau menjadi duta besar ke PBB pada tahun 1980-an. Beliau berkata, kamu sedang memasuki pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Kamu sedang memasuki sebuah rumah kegelapan. Misi kamu adalah untuk menyalakan lilin kebenaran. Itulah yang akan kita lakukan, dan kita tidak akan berputus asa. Terima kasih banyak.